Okey, halo semua. Jadi ini adalah demo ringkas kepada beberapa sistem. So yang pertama sistem analisis SPM. So kalau kita buka di sini ada arahannya bagaimana dapatkan maklumat data. So di sini boleh kita download template-nya. Kalau belum install Power BI boleh klik di sini. Okey, so sekini saya sudah buka yang file template tersebut dan semua data sudah saya masukkan ke dalam satu folder. Ini adalah data APDM, ini data pendaftaran dan ini adalah slip SPM. So kita perlukan dapatkan folder path ini, copy dan letak ke sini. So kita load. So sementara menunggu. Jadi bila keputusan 2022 keluar, kita masukkan slip 2022 dan kita boleh delete yang pendaftaran 2022 dan kita refresh ya. Okey. Yang data APDM pula kena cari baliklah kalau yang guru data ada simpan sebab data APDM kita hanya boleh export data yang hari ini. Okey, so sudah selesai, so kita boleh testing. So file ini boleh di save, kemudian boleh diedarkan kepada guru-guru lain ataupun pentadbir, ataupun kalau ada ID terlima yang ada license Microsoft boleh publish. So kita terus ke demo di web di mana okey kita boleh tengok yang page pertama di sini. So analisis di sini lebih kepada apakah hasil sebenar daripada keputusan SPM tersebut. So kita boleh tengok ada package, ada masalah package dan di sini adalah purata merit lah, tapi yang di sini hak untuk 2021 lah. So bila ada sudah keputusan kita boleh pilih di sini. Sekiranya di PPD bila kalau lebih dari satu sekolah kita boleh pilih sekolah di sini. Okey. So semua benda ini adalah interaktif. So contohnya kita boleh tengok pelajar mengikut package. Okey, kemudian di sini kita boleh tengok, kita hover di sini kita nampak detail setiap pelajar lah. So setiap satu lah kita juga boleh tengok pelajar yang layak matrikulasi contohnya. So kita boleh zoom in di sini dan sebagainya. Okey, tapi untuk kita boleh pergi ke page kedua, balik ke info atau pergi ke sini ataupun di bawah ke sini ya. Okey, untuk mata pelajaran lain sikit, so terpaksa kita nampak di sini. So contohnya kita mau tengok apakah berlaku pada pelajar ambil matematik tambahan. Okey, so dia akan filter dan katakan kita hanya tengok pelajar matematik tambahan yang hanya setakat lulus. Pun kita tengok ramai juga yang layak kepada matrikulasi dan sebagainya. Hanya di sini yang ini tidak terkeluar. Sebab ini kita kena right click. Right click begini. Okey, view through. Kemudian kita akan nampak detailnya kemudian balik ke situ. Okey, nah page seterusnya. So sebab kita sudah letak data APDM, so kita boleh link sudah APDM dengan data SPM tersebut. Okey, kecuali yang begini 59 ada di panduan sebab yang ini ada maklumat tidak dapat di match dalam APDM tapi kita boleh tengok sudah. So contohnya katakan kita mau tengok lelaki. So inilah data lelaki, inilah data perempuan. Okey, ataupun by class ataupun apa-apa yang sesuai. Okey, tapi kadang-kadang mungkin kita mau tengok lelaki yang contohnya B40. So boleh control klik tapi agak susah. So apa kata kita pergi ke yang seterusnya di mana table ini adalah dynamic dan dia akan tunjukkan berdasarkan apa yang kita mau. So contohnya tahun, lepas tu kita mau tunjuk kelas. So kita pergi ke bawah, so kita nambah kelas. So katakan kita mau tengok jantina, kita boleh letak di kolom. So ini tukar pada jantina. Okey, so katakan tahun tidak perlu. So kita nampak di sini. So kita boleh zoom in lah ke mana-mana kumpulan pelajar yang kita mau. Okey, dan juga yang di tengah-tengah ini adalah bilangan pelajar. So contohnya kita mau tengok purata pendapatan isi rumah. Okey, so kita boleh nampak. Okey, katakan kita mau zoom in kumpulan ini. Okey, so kita boleh tengoklah setiap pelajar. Katakanlah kita mau bantu pelajar kumpulan tersebut. Okey, seterusnya katakan kita mau lukis lihat di graf, tapi bila dia dua terpaksa kita akan buat begini ya. Kita masuk ke bawah, kalau terlalu kecil kita boleh zoom in lah. Okey, tetapi mungkin ini kurang sesuai. Kalau dua mungkin satu sesuai lah. Kita boleh tengok perubah corak berdasarkan jantina, asrama dan sebagainya. Kalau nama kelas mungkin terlalu banyak, so kita boleh pergi ke next. Yang ini dia akan susun satu graf untuk satu kelas. Ini boleh ditukar. So sekali lagi kita mungkin boleh zoom in lah. So kita boleh tengok pattern by class lah, terutamanya kategori yang ada banyak kategorinya. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah analisis LMS. So di mana kita tahu pelajar LMS dia ada banyak kategorinya kan, antara kombinasi BN dan sejarah lah. So kita cuba buat begini supaya kita senang nampak. So di sini kita nampak yang paling ramai dalam kumpulan yang tidak LMS adalah yang inilah, lulus BM gagal sejarah lah. So sekali lagi kita boleh tengok pelajar-pelajar tersebut detailnya.
Okey, dan di sini ada sekali lagi matrix APDM. So kita boleh, contohnya kita boleh filter by kelas. Kita mau tengok, ataupun kita boleh juga kita klik 26 di sini kan, kita klik 26, kita nampaklah 26 ini by class. Okey, kalau Mabel Jantina kita boleh nampak by Jantina lah, ataupun yang ciri-ciri yang sebagainya lah. Okey, seterusnya, okey, yang ini adalah kita membolehkan kita melihat antara dua nilai. So contohnya di sini kita mau tengok adakah purata pendapatan isi rumah mempengaruhi purata merit. Okey. So di sini tapi yang ini hanya sebab kita hanya data untuk 2021. So sini sudah terfilter untuk 2021. So kita boleh tukar di sini. So katakan ini kita mau tengok by asrama. Okey, dan kita boleh tukar yang ini, contoh kita mau tengok purata merit teras dan sebagainya. Okey, contoh kedua, yang tadi adalah by pelajar. So setiap satu ini adalah pelajar. Kalau kita klik, kita nampak pelajar tersebut. So kita juga boleh group by kelas. So contohnya ini tukar pada kelas. So kita nampak kelas-kelas ini purata MP elektif dengan purata merit elektif lah. Maksudnya ini adalah hasil daripada elektif mereka tersebut lah. So kita boleh tengok setiap kelas lah. Dalam kes ini size yang mewakili bilangan pelajar dalam kelas. Okey. So next ialah, yang ini sebenarnya tak begitu logik kita mau tunjukkan elektif berbanding purata pendapatan, tapi saya mau tunjukkan bila kita ada banyak data beberapa tahun, kita boleh letak tahun di sini dan kita boleh tengok adakah apa-apa perubahan orientasi tahun lah. Dan kalau setiap satu kita boleh tengok pattern untuk kelas tersebut lah. Okey, ini akan lebih jelas bila kita ada data yang lebih dari 1 tahun lah. Okey, yang seterusnya ini, tapi yang di bawah ini boleh juga digunakan sebagai slicer lah. Sudah tentu kita play begini sebenarnya tak begitu bermakna lah, tapi kita boleh jadikan sebagai slicer. Kita mau tengok by class lah. Okay, so ini kita mau tengok pattern purata merit berdasarkan purata pendapatan per kapita mengikut kategori pendapatan B40. Okay, so ini boleh cubalah tengok mana yang sesuai. Sudah tentu ada benda yang bila kita klik memang grafnya tidak sesuai lah sebab terlalu banyak kategori di sini ya. Okay, next kita tengok ini adalah persediaan untuk kita mencari pelajar untuk dibantu untuk permohonan matrikulasi dengan UPU yang kita hanya ada beberapa hari selepas keputusan keluar. Tetapi kita melihat sebab prosesnya agak cepat, so bila kita keluar keputusan sudah keluar, sekolah boleh sudah masukkan ke dalam ke sini, kita upload, so kita boleh sudah detect lah. So contohnya ya, ini contohlah pelajar yang Science Maths dia agak bagus, tapi sebab Englishnya D, so dia tidak akan dapat matrikulasi. So kita perlu bimbing pelajar ini untuk pastikan dia mohon UPU dengan betul lah. Okey, dan sebelahnya ini adalah program UPU, hanya sempat kita buat kod untuk 2 program. So contoh program ini agak bagus, kita melihat ini sesuai untuk pelajar yang gagal matematik tambahan tapi dia daripada STEM. So kita tengok ini semua pelajar yang layak untuk program ini. Antaranya ada 9 orang yang gagal, so kita boleh klik di sini. Tapi ini sudah tentu data tahun lalu lah, tapi data tahun ini bila dimasuk kita boleh buat benda yang sama lah. So terus kita boleh detect pelajar ini, kita boleh galakkan mereka untuk memohon ini sebagai pilihan yang agak atas lah dalam UPU-nya. Okay, begitu juga dengan UMS Asasi. Ini mungkin kurang sikit lah, tapi UMS Asasi antara Asasi yang boleh menerima English D ya, tapi dalam kes data ini tidak ada, tapi tata negeri ada. Okay, so boleh juga kita filter mengikut purata merit pelajar, dan yang ini mungkin contohnya itulah kita mau tengok pelajar yang tidak layak matrik tapi layak asasi, tapi sini tiada data di sini. Okay. Okey, selain itu kalau kita balik ke page utama dan kita tengok yang sistem yang kedua ini, yang ini sebenarnya dibuat supaya dia public dan boleh digunakan ibu bapa dan juga pelajar lah untuk semak dengan package mereka begitu dan keputusan begitu apakah yang hasil yang mereka boleh lah. So boleh pilih dulu subjek di sini, ikutlah 1, 2, 3 di sini, ataupun kita terus gunakan contoh yang sedia ada. Alright, so di sini kita boleh nampak bagaimana pengiraan meritnya dan juga apakah mata pelajaran yang dia sesuai lah untuk ambil di tingkatan 6 lah. So contohnya di sini kita tengok pelajar ini ambil perniagaan, account, ekonomi. So dia ada option untuk mengambil mata pelajar ini dengan mempunyai asas di dalam SPM untuk mengambil STPM lah. Okey, so selain itu di sini ada satu senarai program UPU dan ini boleh digunakan sebagai satu rujukan ataupun pencarian awal kepada pelajar lah. Sudah tentu nanti
lebih senang pelajar guna UPU Pocket tengok apa yang dia layak bila keputusan keluar. So contohnya di sini kita boleh tengok kita boleh filter by peringkat. Okay, kita boleh filter by bidang ataupun kita boleh filter by purata merit lah. Tapi ini memang sudah tentu ini panduan saja sebab ini adalah purata kan. Mungkin lebih tinggi lebih rendah. So contohnya yang kita boleh tunjukkan ialah kita boleh katakan okay, pelajar itu berminat tentang perhutanan, lebih kepada bio kan, perhutanan perikanan, dia boleh klik yang begini, perniagaan, ini bukan perniagaan lah. So dia boleh klik yang begini dan dia boleh nampak ada banyak peringkatnya, dan kalau dia mau tengok yang mana lebih senang dimasuk, dia boleh kita sort by purata merit. Sudah tentu paling susah masuk asasi lah, tapi sudah tentu kalau masuk sains pertanian boleh masuk asasi sains lainnya yang mungkin tidak di tag sebagai kategori ini. So kita boleh nampak pelajar yang bagus kita boleh push yang minat pertanian, kita boleh push kepada asasi. Yang kurang sikit kita boleh push ke matrix, ataupun kita tengok di sini ada diplomanya di UA, kemudian juga di Politeknik UiTM lah. Tapi kalau pelajar minat tapi keputusan tak begitu bagus, masih ada peluang di peringkat sijil lah. Okay, so ini sebagai panduan lah. So ataupun kita boleh filter yang baik di sini. Okey, sudah tentu nanti kita akan cuba buat supaya dengan subjek begini dia akan nampak program mana yang dia layak lah. Tapi itu agak banyak kerja sebab ada 500 lebih program. Tadi yang kita tunjuk ada 2. Okey, dan yang terakhir kita tunjukkan sistem DTP. Sudah tentu ini sebenarnya belum sedia untuk digunakan, tapi lebih kepada kita tengok contoh yang kita boleh buat dengan lebih teliti bila kita ada sumber data di satu tempat. So saya pun tidak pasti profil ini masih digunakan. So yang penting ini lebih kepada satu penyiasatan lah, di mana kita nampak bila kita sudah link APDM, kita boleh filter by jantina dan sebagainya, supaya apa-apa saja yang sedang dianalisis kita boleh tengok adakah dia berubah mengikut kategori dan sebagainya lah. Okay, so ini yang pentaksiran. So contohnya kita juga boleh tengok pencapaian lelaki melawan perempuan dan sebagainya. So ini bila ada intervensi, dia ada banyak kategorinya. So mungkin begini lebih senang kita tengok by minggu kedua apa yang dilakukan. Okay, kalau yang ini dilakukan pada minggu berapa, melibatkan pelajar mana dan sebagainya lah. So sekali lagi ini kita boleh ubahlah mengikut kelas ataupun sebagainya. Okay, sama dengan intervensi PDP, kita boleh tengok by subjek dan sebagainya. Okey, so bila kita masuk ruangan dynamic di sini pula, so di sini kita boleh nampak apabila semua data di satu tempat. So contoh di sini adalah satu table menunjukkan yatim dengan lelaki perempuan lah. So kalau kita mau tengok benda lain, kita boleh tukar kepada kaum dan sebagainya. Okey, dan ini adalah nilai bilangan pelajar. So kalau kita mau tengok perdata kehadiran, okey, dan sebagainya. So di sini ada beberapa contoh. So ini matrix. So kita juga boleh buat ini perdata markah mengikut kelas, nama dan jenis. So dalam kes ini kita boleh tengok by kelas, kita boleh zoom in by pelajar. Dan juga yang ini agak menarik sebab kita dalam data inilah, sebab kita guna ini sebagai contoh, bila kita ada link intervensi dan kita tahu siapakah pelajar yang terlibat dalam satu intervensi, kita boleh tunjukkan hasil sebenar lah. Bukan hasil sebenar lah, sekurang-kurang kita boleh nampak pelajar yang terlibat dalam intervensi ini, adakah keputusannya meningkat, orientasi yang pemeriksaannya lah. So ini adalah contoh matrix. Kita sebenarnya apa-apa yang kita buat di sini, contoh ini kita juga boleh tukar bercat lah. Sebenarnya kita akan buat lagi banyak butang supaya banyak bentuk cat yang kita boleh pilih on the spot lah. So ingat sini ini adalah online lah, so semua benda adalah interaktif. Okay, so ada beberapa contoh cat pula. Ini kelas, ini perdata dan sebagainya lah. So ini boleh testing lah. Dan ada kalau kita perlu buat sesuatu yang filter tambahan, kita tengok di sini nama kelas. Ini hanya untuk kelas A. Okey, sorry sebab ini nama kelas tak ngap. Okey, so katakan ini jantina. Okey, so katakan kita mau tengok by kelas A lah. So kalau kita bukan mau by kelas, kita mau jantina pula di sini pula nama kelas. So kita boleh tengok lelaki perempuan. Okey, so di sini maksudnya kita boleh kawal apa yang ditunjukkan pada graf di sini. So yang seterusnya ini lebih kepada kita untuk explore lah. So contohnya kita mau tengok bilangan pelajar. So contoh kita mau tengok dulu asrama. So kita tengok yang di asrama hanya ada 6 orang. Apakah kaum mereka dan apakah agama lah, contohnya bila kita mau uruskan sesuatu program. Okey, juga yang tadi itu adalah bilangan pelajar. So kita juga boleh tukar, contohnya kita mau tengok perdata kehadiran. Okay, so kita tengok yang mana lebih besar dan lebih tinggi, kita boleh
X di sini, lepas tu kita buat lagi yang kategori mana yang kita mau. Okey, dan juga pada akhirnya bila semua data kita boleh buat scatter plot dengan kita boleh kira dia punya korelasi ya. So di mana di sini mungkin kita perlu mau tengok adakah purata kehadiran mempengaruhi purata markah lah. So kita tengok ada korelasi lah yang medium lah 0.5 kan. Okey, ataupun kita boleh sepintas lalu tengok semua nilai yang di sini. Kita boleh carilah korelasi yang mana lebih tinggi lah. Sudah tentu ada perkara yang kalau kita mau tengok graf, kita klik saja di sini. Ini korelasi sudah tentu tinggi sebab purata kehadiran pelajar yang penting dia akan menyebabkan SSTM-nya lebih tinggi lah. Okay, sudah tentu ini kena diinterpret berdasarkan apa yang kita faham. Sama juga dengan ini purata pendapatan per kapita sudah tentu ada kaitan dengan purata pendapatan isi rumah. Okay. Tapi sekali lagi ini adalah dynamic, so bermaksud contohnya kita boleh tengok purata kehadiran, purata markah, tapi kita boleh filter by class lah, ataupun kita boleh tengok by jantina. So lelaki korelasinya agak tinggi, tapi dalam kes ini dalam data ini korelasi di sini agak rendah. Okay, so kita boleh tukar ini kalau kita mau kelas dan sebagainya.